Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sempena lawatannya ke Sarawak hari ini. Untuk perinciannya, terus saja bersama Vanessa Mering. Ya, Sahih, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengumumkan pelaksanaan beberapa projek untuk bahagian kapit bernilai lebih RM294 juta. Pengumuman itu dibuat semasa beliau menghadiri majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak Parlimen Kapit yang diadakan di Dewan Suara Kapit. Dalam ucapannya, Datuk Seri Ahmad Zahid mengumumkan salah satu projek tersebut termasuk mempercepatkan pembinaan Jalan Nangga Semaram ke Nangga Beguang bernilai RM170 juta. Selain itu, beliau juga meluluskan projek Jalan Raya Sungai Sud ke Rumah Juntan bernilai RM60 juta dengan penggantian sebuah jambatan menyeberangi Sungai Amang ke Rumah Richard dengan peruntukan sebanyak RM4.8 juta. Datuk Seri Ahmad Zahidi turut meluluskan projek skim bekalan air alternatif dengan kos RM60 juta. Apa maknanya ini semua? Jika kerajaan negeri atau kerajaan itu di peringkat wilayah tidak bersama dengan kerajaan pusat, maka sudah pasti berlaku kepincangan dari pelaksanaan projek-projek. Ada peranan kerajaan negeri, ada juga peranan kerajaan pusat. Kerajaan pusat terus memberikan apa saja peruntukan dan projek yang selayaknya diberikan kepada kerajaan negeri. Apatah lagi jika kerajaan negeri itu sentiasa bersama-sama dengan kerajaan pusat, maka kerajaan pusat pasti akan terus menyalurkan peruntukan melebihi daripada apa yang sepatutnya diperolehi oleh negeri itu. Datuk Seri Ahmad Zahid turut mengumumkan pembinaan Kolej Profesional MARA yang akan dimulakan tahun ini. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata kestabilan politik amat penting untuk menarik lebih banyak pelaburan asing, terutama di Sarawak apabila Indonesia memindahkan ibu negaranya ke Nusantara. Jelasnya ke arah persediaan pemindahan ibu negara Indonesia itu, Kerajaan Persekutuan akan membantu pembinaan infrastruktur seperti jalan raya di Sarawak dan Sabah yang berdekatan dengan sempadan Kalimantan Indonesia. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, usaha ini amat penting bagi memastikan Sarawak dan Sabah tidak ketinggalan dengan Indonesia setelah Nusantara menjadi ibu negara kelak. Saya yakin CIQ dan lain-lain pusat untuk immigration dan pusat keluar masuk antara Malaysia dan Indonesia mesti dinaik tarafkan. Kerana kita harus mengambil peluang atas potensi yang baru ini. Agar barter trade atau pertukaran barangan malah kemasukan pelancong-pelancong ke Sarawak dan Sabah harus dipertingkatkan. Datuk Seri Ahmad Zahid menambah beliau juga mahu lebuh rayapan Borneo yang sudah hampir siap digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sarawak. Mengenai kemajuan di Kapit, beliau menyifatkan peningkatan kenderaan di Kapit merupakan petunjuk perubahan sosio-ekonomi di daerah itu. Datuk Seri Ahmad Zahid juga percaya jambatan-jambatan yang menghubungkan sungai-sungai harus terus dimajukan untuk merancangkan lagi pembangunan di Kapit. Dalam pada itu, beliau mengucapkan tahniah kepada Premier Sarawak dan wakil-wakil rakyat di Kapit yang dilihat agresif dalam membawa pelbagai projek pembangunan ke Kapit. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan pembukaan jalan darat dari Sibu ke Kapit yang menggantikan laluan air telah banyak membantu mengubah tahap sosioekonomi di Bandar Kapit. Jelasnya aktiviti ekonomi di Kapit semakin rancak dan jumlah kenderaan juga semakin bertambah. Datuk Seri Alexander berkata perkembangan ini jelas menunjukkan infrastruktur jalan raya yang ada sekarang memberi impak positif kepada masyarakat di Bandar Kapit. Namun beliau menegaskan perkembangan ini tidak mungkin dapat dijayakan tanpa kerjasama erat di antara kerajaan negeri dan persekutuan. Datuk Seri Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit memaklumkan banyak lagi yang perlu dilaksanakan demi keselesaan rakyat khususnya penduduk di kawasan pedalaman. Tambahnya ini tentunya selari dengan hasrat Malaysia Madani yang digagaskan oleh Kerajaan Persekutuan. Datuk Seri Alexander berkata sebagai ahli Parlimen Kapit, beliau mempunyai beberapa perancangan bagi melancarkan lagi pergerakan dan akses setengah kawasan bagi penduduk di daerah Kapit. Antara usaha yang diambil adalah membina jalan menyeberangi Sungai Batang Rajang yang bahagian utara tebing ataupun the northern bank of the Batang Rajang River.
Jadi usaha ini dibuat kerana kami menyedari kesulitan penduduk yang tidak dapat bergerak keluar dan masuk ke kawasan penempatan mereka disebabkan tiada lagi perkhidmatan bot ekspres kecuali hanya bergantung kepada bot persendirian. Beliau berkata demikian pada majlis rumah terbuka Hari Gawai Dayak di Dewan Suara Kapit yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Alexander berharap lawatan beliau dapat dimanfaatkan bersama-sama wakil rakyat yang lain mengutarakan sekali lagi isu perhubungan jalan raya. Masyarakat Bisaya perlu bekerja keras untuk merebut peluang yang disediakan melalui pelbagai sektor ekonomi seperti pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, perlombongan dan perkhidmatan. Justru Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menasihati anak masyarakat Bisaya supaya melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, terutama dalam bidang sains dan teknologi atau dalam bidang teknikal. Dato' Amar Awang Tengah menyatakan demikian pada malam kebudayaan bersempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau di Batu Danau Blimbang. Teks ucapan beliau dibacakan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wan Nasar. Beliau menyeru masyarakat Bisaya untuk memanfaatkan pesta tersebut dengan melibatkan diri dalam bidang pelancongan selain memperkasakan kesinambungan tradisi masyarakat Bisaya. Dato' Amar Awang Tengah berkata pesta Babulang dapat memperkenalkan budaya dan tradisi suku masyarakat Bisaya. Beliau juga berharap agar ia dapat didokumentasikan melalui penulisan, video, gambar dan buku supaya ia kekal menjadi rujukan generasi akan datang. Pesta Babulang tahun ini yang bertemakan 60 tahun Sarawak Merdeka berbilang jati memberi ruang dan peluang kepada masyarakat Bisaya untuk menampilkan adat dan tradisi masyarakat itu selain meningkatkan tahap ekonomi penduduk setempat menerusi aktiviti perniagaan. Pesta Siip di daerah Lunduk berpotensi untuk dijadikan salah satu tarikan pelancongan tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang memaklumkan penganjuran pesta yang seiring dengan sejarah berkaitan Kampung Selampit 1 ini amat sesuai untuk diketengahkan. Billy Sujang memberitahu pesta Siip boleh dimasukkan dalam kalender pelancongan tahun bagi daerah Lunduk. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Pesta Siip 2023 yang diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Kampung Selampit ke-84. Dalam pada itu, Billy Sujang menambah Sarawak merupakan antara negeri yang telah lama mengamalkan perpaduan antara kaum. Jelasnya ini dapat dilihat dengan kehadiran pelbagai kaum dan bangsa bagi menyaksikan sendiri kemeriahan Pesta Siip. Dalam pada itu, Billy Sujang memberitahu beliau juga akan bekerjasama dengan Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol untuk menaik taraf tapak pesta tersebut dari semasa ke semasa. Rumah Panjang Pueh merupakan contoh terbaik perpaduan dan toleransi di antara masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan berkata, meskipun terdapat penduduk Rumah Panjang Pueh yang telah berkahwin dengan bangsa lain, mereka masih turut bersama-sama meraikan Hari Gawai. Azizul berkata Rumah Panjang Pueh merupakan rumah panjang contoh bagi perpaduan dan toleransi antara kaum kerana terdapat penduduknya yang berkahwin dengan bangsa Melayu, Cina dan India. Beliau berkata demikian semasa program Menerakang Adat Binua 2023 bersempena perayaan Gawai Anjura Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung-Kampung Pueh Kenek dan Siru Dayak. Dalam pada itu, Azizul turut meluluskan pembinaan barang futsal dan padang takraw baru untuk tujuan rekreasi belia Kampung Pueh yang dijangka siap pada awal tahun hadapan. Di samping itu, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada penduduk Kampung Pueh, Siru Dayak dan Sebat Dayak di atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada beliau dan kepimpinan terdahulu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kembali bersama Sahidi Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.